Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1234 antara paparan utama. Bajet gula-gula pilihan raya, ringgit terus jatuh. Bersatu buka pintu, UMNO tak nak masuk. UMNO kata pemimpin PAS ada gangguan mental. Dr. Zulkifli akan lawan Tengku Zafrul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit semakin jatuh, inflasi pula makin mencanak naik. Pembubaran Parlimen kononnya bagi membentuk kerajaan stabil gagal mendorong kenaikan pasaran ringgit. Ia satu tindakan UMNO yang sia-sia, kata ahli jawatan kuasa pimpinan amanah Muhammad Faiz Fadzil. Jika BNPN dipilih sekali lagi dalam pilihan raya umum ke-15, punahlah masa depan negara, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, ringgit menyusut ke paras paling teruk dalam sejarah. Lebih membimbangkan, ringgit telah merosot berbanding dua mata wang milik rakan dagang terbesar negara iaitu Amerika Syarikat dan Singapura. Malangnya kerajaan BNPN langsung tidak ada dasar atau mekanisme mengurangkan impak kejatuhan ringgit ke atas perbelanjaan rakyat dan kos perniagaan, ujarnya. Beliau mengimbas ketika pemerintahan Pakatan Harapan, ringgit berada antara RM3.94 hingga RM4.20 berbanding dolar Amerika. Ini antara sebab utama mengapa paras inflasi ketika pemerintahan PH adalah antara yang terendah dalam sejarah iaitu 0.2%. Berbanding di zaman BNPN, inflasi makanan melonjak teruk ke paras 7.2% yang menyebabkan inflasi negara sekarang mencecah kadar 4.7%, kata Faiz. Tegas beliau, kejatuhan ringgit mendatangkan kesan yang amat parah kepada rakyat dan ekonomi negara. Ini memandangkan 60% makanan Malaysia diimport dari luar dan kos import makanan setakat 2021 sahaja mencecah 64 bilion ringgit. Akibatnya, harga barang makanan akan terus naik dan menekan ekonomi rakyat termasuk golongan B40 dan M40. Gula-gula yang diumumkan dalam belanjawan baru-baru ini tidak mampu meringankan beban rakyat terutama golongan miskin bandar. Kerajaan BNPN ibarat burung kakak tua terhadap respon kejatuhan ringgit. Hanya mengulangi alasan sama dengan menyalahkan faktor pasaran atas kejatuhan ringgit. Bukan sahaja enggan menjalankan kawalan modal, malah tiada juga dasar alternatif untuk mengurangkan impak kejatuhan ringgit. Pidasnya, menurut Faiz, sepatutnya kerajaan memperuntukkan pemberian subsidi sementara dan bersasar untuk import bahan asas seperti makanan dan sesetengah bahan input perniagaan. Pemberian pinjaman modal kerja berkadar faedah 0% atau rendah untuk perusahaan kecil sederhana yang mengimport. Meliberalisasi dasar import untuk mengurangkan kos atau mencari negara import alternatif. Beliau mengajak rakyat untuk menilai sejauh mana kemampuan BNPN dalam mentadbir negara. Masa depan negara 5 tahun ini tidak harus diletakkan kepada mereka yang gagal dan korup. Pilihan raya umum ke-15 ini adalah penentu masa depan kita. Rekod pemerintahan PH adalah sandaran rakyat bagi menyelesaikan isu ringgit dan inflasi negara yang mencanak, tegas beliau. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata bajet 2023 yang belum diluluskan hanyalah satu janji pilihan raya dan tidak ternilai. Ia hanya satu umpan untuk mendapatkan undi dan satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab, ujarnya dalam satu program Anthony Jawab Jujur baru-baru ini. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Keuangan Datuk Johan Mahmud Merican berkata, kerajaan boleh menggunakan perkara 102-A Perlembagaan Persekutuan untuk mendapatkan kelulusan sebahagian bajet 2023 bagi memastikan kesinambungan program kerajaan pada tahun depan.
Satu perkara yang kita perlu ketengahkan adalah keadaan seperti ini pernah berlaku pada 1999 apabila Parlimen dibubarkan sebelum belanjawan dibahaskan sepenuhnya dan diluluskan. Bajet 2023 perlu dibentangkan semula untuk memastikan kerajaan terus beroperasi menjelang Januari 2023, katanya lapor bernama Kelmarin. Bajet 2023 Malaysia yang berjumlah 372.3 bilion ringgit dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz di Parlimen pada 7 Oktober lalu. Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober lalu untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan pada Sabtu 19 November depan. Apa maksud Johan Mahmud? Kerajaan boleh guna perkara 102-A Perlembagaan Persekutuan untuk guna dana daripada bajet 2023. Parlimen sudah bubar. Tak semestinya UMNO BN menang dan Tengku Zafrul kembali menjadi Menteri Keuangan yang rakyat nampak lebih sayang kepada bank. Hari ini ringgit mencecah RM4.73 berbanding dolar Amerika. Ringgit juga jatuh kepada RM3.31 berbanding dolar Singapura. Menteri Keuangan interim buat apa? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa UMNO menolak kerjasama dengan Bersatu demi mengelakkan kemudaratan yang besar. Katanya Bersatu ialah sebuah parti yang ditubuhkan dengan matlamat untuk menamatkan UMNO dan PN. Apakah rasional UMNO diasak dan didesak supaya bersama musuh dalam selimut? Keputusan ini tidak bersifat individu, sebaliknya dicapai bersama kepimpinan dan akar umbi parti, ujar Ahmad Zahid dalam kenyataannya di Facebook. Beliau juga menafikan partinya menjadi pemecah penyatuan ummah yang kini begitu lantang dicana oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan pengikut-pengikutnya. Menurut Ahmad Zahid, usaha memecah belah bermula dengan kewujudan parti-parti politik serpihan angkara krisis tamak kuasa. Beliau menuduh bahawa Parti Bersatu adalah pemangkin kepada perpecahan. Para pimpinannya malah pernah bersekongkol dengan DAP yang mereka sendiri labelkan tidak selari dengan Melayu. Rela dipergunakan untuk memecah belahkan ummah demi memenuhi kehendak dan cita-cita peribadi, dakwanya. Beliau juga menuduh selain Bersatu, Parti Keadilan, Amanah dan Pejuang adalah pemangkin kepada perpecahan. UMNO pula tetap UMNO bersama BN membentuk sebuah gabungan rakyat berbilang bangsa, kaum dan agama. Tidak pernah memecah belahkan kesatuan ummah. Tidak pernah jua merobek penyatuan bangsa Malaysia, tegasnya. Kenyataan Ahmad Zahid ini bercanggah dengan pendirian Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, yang menegaskan bahawa mereka tetap membuka pintu kerjasama dengan UMNO sekiranya matlamatnya untuk kebaikan negara dan bukan kepentingan peribadi. Menurut beliau, penolakan UMNO menyebabkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengeluarkan kenyataan Barisan Nasional adalah musuh utama pada pilihan raya umum ke-15. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, muafakat nasional yang ketika itu dianggotai PAS dan UMNO telah menjemput Bersatu untuk menyertainya tetapi gagal direalisasikan disebabkan kebuntuan Presiden UMNO dan parti itu sendiri. Akibatnya, UMNO dan Bersatu terpaksa menentang satu sama lain pada pilihan raya umum. Apakah kita masih nak terus katakan kerjasama dengan UMNO sedangkan kerusi-kerusi yang akan ditandingi ini, kalau tanpa ada perpaduan, tentunya kita akan bertanding berdepan dengan UMNO? Soalnya. Beliau berkata demikian ketika program temu bual yang bertajuk Agenda Awani PRU 15, biar rakyat menilai, buat pilihan pada Selasa. Ahmad Faizal yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan berkata, disebabkan mahu menjaga perpaduan ummah dalam kalangan rakyat Malaysia, beliau dan Mahyadin tidak mengambil tindakan apa-apa ketika dijatuhkan oleh UMNO. Apabila 15 ahli parlimen menarik sokongan kepada Perdana Menteri, Mahyadin tidak melakukan perkara yang merosakkan perbuatan ummah. Malah beliau memberi sokongan kepada Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri dan berusaha untuk menjaga kestabilan perpaduan ummah yang telah kita capai. Akhirnya yang berlaku ialah UMNO kekal menjauhkan diri walaupun PAS bersungguh-sungguh nak cari jalan untuk bekerjasama dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang, katanya. Hampir pilihan raya umum ke-15, begitulah lirik lagu yang mereka dendangkan. Namun lepas pilihan raya umum, jika mereka bergabung, keadaan negara akan kekal tidak stabil kerana kedua puak sebenarnya saling bermusuhan.
Justru rakyat jangan dikelirukan dengan slogan perpaduan ummah ini. Bersatu hanya mahu kuasa walaupun ternyata gagal semasa menerajui Putrajaya. UMNO pula hanya mahu menyelamatkan pemimpin-pemimpinnya daripada diseret ke mahkamah disebabkan kebejatan mereka. Jika kalian menolak UMNO kerana membenci rasuah, PAS dan Bersatu bukan pilihan terbaik kerana mereka masih menyimpan rasa mahu membuka pintu untuk UMNO. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sudah mengumumkan pilihan raya umum yang akan diadakan pada 19 November 2022. Jom kita ramai-ramai turun mengundi untuk memilih parti yang benar-benar mampu keluar daripada retorik perkauman dan penunggang agama dalam negara demokrasi. Demi masa depan kita, jom ubah. Dalam suasana pemimpin UMNO dilaporkan berang apabila dilontar pelbagai label termasuk sebagai keruh oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, pemimpin Bersatu pula dilihat lunak kepada parti yang pernah mereka gelar kluster mahkamah itu. Pendirian ini disahirkan oleh Ahli Majlis Tertinggi Bersatu, Datuk Seri Muhammad Rezwan Yusof yang sama dengan timbalan Presidennya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Menurut laporan Free Malaysia Today, beliau dipetik sebagai berkata, partinya masih terbuka jika UMNO mahu berbincang untuk mengadakan kerjasama pada pilihan raya umum ke-15. Saya ada sikit kekecewaan. Nombor satu, antara sebab orang Melayu ketinggalan di belakang adalah kegagalan kita bersatu. Kedua, saya masih lagi mahu berwawasan, mahu melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum, untuk mempamerkan ciri-ciri yang baik. Tetapi adakah pihak yang kita nak bersatu ini mahu mengorbankannya? Berjiwa besar dan reformasi yang merasakan diri mereka yang disebutkan atas pentas. Kalau kita tak berkuasa, kau kena. Kau kena. Kalau itu, tinggalkan. Tak ada masalah. Katanya lapor Free Malaysia Today. Beliau menafikan bahawa apa yang disebutkan sebagai kejayaan kerajaan yang diteraju oleh UMNO BN berhubung pertumbuhan keluaran domestik negara kasar KDNK bukanlah hasil usaha Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tetapi atas inisiatif Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Apa yang didendangkan oleh BN ataupun menteri-menteri di dalam kerajaan hari ini? Apa yang Perdana Menteri Ismail Sabri kata, kita berjaya dengan pertumbuhan KDNK. Tapi rakyat kena ingat, itu adalah hasil daripada inisiatif yang kerajaan PN wujudkan dulu. Benda itu berjalan. Ketika itu Menteri Keuangan daripada Bersatu. Maksudnya pertumbuhan 8.62% KDNK negara adalah hasil daripada inisiatif PN, bukan hasil kerajaan keluarga Malaysia. Tegasnya seperti dipetik. Atas premis apa pintu dibuka oleh Rezwan kepada UMNO ini? Adakah Perikatan Nasional iaitu ciptaan Mahyadin atau Muafakat Nasional yang Bersatu telah secara terang ditolak oleh rakan ta'awun PAS iaitu UMNO? Sementara itu apa kata pemimpin UMNO yang juga pengkritik tegar PAS Datuk Nur Jazlan Mohammed terhadap pemimpin Perikatan Nasional dan penyokongnya? Dalam hantaran di Facebooknya, beliau menyindir naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah yang melabelkan timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu ada masalah gangguan psikologi kerana selalu menghentam parti tersebut. Tapi nampaknya sejak kebelakangan ini, PAS pula yang ada gangguan mental atau psikologi, terutamanya pasal isu kerjasama MN dengan UMNO. Masa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, PAS berkeras mahu tetap bersama Bersatu, Perikatan Nasional dan abaikan Muafakat Nasional. Tapi selepas itu PAS mula cari MN semula dan nak berpakat kembali dengan UMNO. Bila UMNO tolak, PAS merayu-rayu dan mula meroyan. Duduk membebel seorang diri nak lagi kepada MN. UMNO tolak lagi tapi PAS merayu lagi atas nama Perpaduan Ummah. Ujarnya. Menurut beliau, UMNO telah memberi peluang terakhir kepada PAS dengan syarat kembali kepada piagam asal MN iaitu keluar daripada PN dan putuskan hubungan politik dengan Bersatu. Kemudian PAS pula main ding-dong-ding-dong dan cakap UMNO berikan syarat merepek, templaknya. Bagaimanapun ujar beliau, akhirnya PAS buat keputusan untuk kekal bersama PN dan tak mahu sambung hubungan dengan UMNO dalam MN. Keputusan itu pun berbeza dengan pendirian orang nombor satu PAS iaitu Datuk Hashim Jassin. Tapi tiba-tiba pula Mursyidul Am PAS Hashim Jassin cakap pintu kerjasama dengan UMNO belum berakhir dan boleh diusahakan balik selepas PRU 15. Bukan setakat saya sahaja yang pening, rakyat dan ahli PAS sendiri pening dengan kenyataan dan pendirian parti itu yang berubah-ubah. Macam bercakap tak pakai logik otak dan macam orang dah tak betul. Sekejap nak, sekejap tak nak.
sekejap nak rujuk, sekejap tak nak rujuk, sekejap suka, sekejap benci. Sebab itulah saya cakap pemimpin-pemimpin PAS ini ada masalah gangguan psikologi. Cakap tak ada logik dan ikut suka dia saja nak cakap apa. Tak ada pendirian langsung, tegasnya. Beliau kemudian menegaskan bahawa hubungan UMNO dan PAS sudah tamat. Nasib baiklah UMNO buat keputusan tak bekerjasama dengan PAS pada PRU 15 nanti. Kalau tak, mau UMNO pun akan pening kepala dan stres nak layan kerenah masalah mental pemimpin-pemimpin PAS. Saya rasa penyakit pemimpin PAS ni sebenarnya adalah split personality disorder. Dalam bahasa Melayu, penyakit sikap bermuka-muka. Asyik tukar muka berkali-kali sampai lupa muka yang asal, sindirnya. Demikian drama politik yang dipersembahkan oleh UMNO Bersatu, PAS yang berebut undi Melayu. Hakikatnya mereka masing-masing bermasalah. Bagaimana agaknya mereka hendak mentadbir negara jika pemimpin parti klok-klak, ada masalah psikologi dan ada juga yang kleptokrat. Semakin jauhlah nampaknya Malaysia akan ditinggalkan oleh jiran-jirannya dalam pembangunan ekonomi global. Parti Amanah Negara, Amanah dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa parti tersebut mahu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dicalonkan untuk mempertahankan kerusi Kuala Selangor. Kami mengambil maklum hasrat dan niat baik Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad untuk memberi laluan kepada calon yang lebih muda dari beliau dalam pilihan raya umum kali ini. Beliau sudah lama menyebut perkara ini kepada pimpinan parti. Kami pun memberi isyarat awal untuk mengizinkannya. Kata kenyataan itu yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bagaimanapun menurut kenyataan tersebut, setelah UMNO mahu meletakkan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, bekas Menteri Kewangan sebagai calon mereka di Parlimen Kuala Selangor, mereka menukar pendirian terdahulu. Pimpinan Amanah dan juga Pakatan Harapan mahu Dr. Zulkifli bertanding untuk mempertahankan kerusi Kuala Selangor ini sekali lagi. Ini kerana bagi kami, pilihan raya umum ke-15 ini adalah sangat kritikal dan serius. Setiap kerusi adalah penting untuk dimenangi oleh Pakatan Harapan, ujarnya. Dr. Zulkifli adalah pengerusi Pasukan Petugas Pencegahan COVID-19 Selangor, STFC, yang begitu gigih memerangi wabak tersebut dengan mempelopori kaedah FTTIS, cari, uji, kesan, asing dan sokong. Kami yakin beliau mampu mengekalkan kerusi ini berdasarkan kerja beliau buat selama ini. Rakyat Kuala Selangor tahu kegigihan beliau membantu rakyat di samping tugasan beliau di peringkat negeri Selangor iaitu STFC dan lain-lain, dan juga sebagai Menteri di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM semasa pentadbiran Pakatan Harapan dulu. Dr. Zulkifli seorang ahli politik yang berpengalaman luas dan memiliki ijazah PhD yang mengkhusus dalam bidang toksikologi. Pengetahuan dan bidang tersebut amat sesuai dalam keadaan negara yang berhadapan dengan pelbagai penyakit dan virus yang tidak diketahui asal-usulnya. Saya mendoakan kejayaan beliau untuk pilihan raya kali ini dan kita sama-sama sekali lagi melaksanakan amanah rakyat untuk negara, tegas Salahuddin. Ketika memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan, beliau dan pasukannya berjaya mengekang kemarahan COVID-19 di negara ini. Untuk rekod semasa kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan oleh pengkhianat Bersatu yang diketuai Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin bersama bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan sokongan PAS, UMNO, GPS dan parti-parti kecil di Sabah, tiada mangsa kematian kerana COVID-19. Kematian akibat pandemik COVID-19 melonjak hingga lebih 36,426 dengan 4.87 juta kes hari ini akibat pengurusan Kementerian Kesihatan yang lemah oleh Kerajaan Tebuk Atap PNBN yang mengambil alih selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 selain sistem MySejahtera yang meragukan. Jom Channel mengalu-alukan kesediaan Dr. Zulkifli untuk mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Selangor agar terus kekal dipegang oleh Pakatan Harapan. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional.
interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.